الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكمالك. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, ibu ayah, saudara dan saudari, penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Taala masih lagi beri kesempatan usia kita panjang lagi untuk kita gunakanlah kekuatan ataupun ruang yang Allah masih lagi beri kepada kita ni penuh di dalam umur hidup kita dengan perkara-perkara yang mengundangkan manfaat kemudian daripada mati. Alhamdulillah, penonton-penonton, saudara-saudara, tolong confirm sikit suara jelas ke tak, tolong sikit, tolong beri makna kata beritahu kepada kita orang kecil ni suara jelas nyata ke tak, bunyi cerak ke tak. Kadang-kadang ia beragai, mikrofon dia beragai, kadang-kadang bunyi koho, kadang-kadang bunyi derah. Tolong sikit, tolong jelaskan kata suara cerak ke tak. Lepas tu daripada mana kita ni sedang penonton, daripada mana, ada royak daripada Kedah saat ni kita nampak lah ni. Daripada Kedah ada royak atau daripada Kedah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum saudara kita hak daripada mana-mana pun kita bersama di dalam kuliah kitab jawi kita ni. Moga-moga dirahmati oleh Allah, dikasih oleh Allah dengan sebab kita berada dalam majlis-majlis yang mengingat kita kepada Allah, ingat kepada akhirat. Seperti biasalah, mana-mana yang bersama dengan kita pada malam ni, mula tu kita minta tolong. Minta tolong, terima kasih banyak-banyak hak telah share dah tu. Utama sekali pakak-pakak kita sebar perkara hak kita duk tengok, hak kita duk dengar malam ni, bukan sekadar kita dok nak dengar, bukan
bukan sekadar kita dak nak ambil manfaat, bahkan kita nak beri saudara kita pun dengar ratik, bahkan kita nak beri adik kakak kita tahu juga dengan perkara hak kita dengar, hak kita tahu malam ni, dengan kita share. Pakak-pakak bagi, pakak-pakak sebar perkara-perkara baik. Moga-moga perkara hak kita sebar ni boleh gandakan pahala kita. Hak kita dengar suku, hak kita sebar suku pula. Hak kita dengar tu pahala suku, hak kita sebar share ni lah. Dia mau tengok bekas kita share, orang percaya ke apa ni? Tak usah tengok ni, ustaz mana pula ni. Main cikulubong malam ni. Ayuh main kedok nampak. Kita weh. Malam ni mari pasal lain sikit malam ni, kulubong. Nama kita duk tanya atas siapa dia pula, tak usah tengok ni baik ni. Kita ayuh main. Kulubong tukar loop. Tukar pasal sikit. Supaya moga-moga nak menarikkan perhatian. Moga-moga kita boleh pakak dengar. Style tak nak pecah dah. Panas. Pakak kita sebar, pakak kita share. Patu hak mana lagi tak ada like ataupun kita panggil follow page ini, pakak follow ramai-ramai. Moga-moga hak kita buat ni jadi guna. Hak kita buat page ni untuk ngajar, untuk nasihat, untuk tausiah, tazkirah. Jadi sebagaimana orang panggil kata ingat di dalam umur hidup kita, jadi boleh guna. Kita boleh tengok dalam page ni. Pakak sabar, pakak share apa hak kita dengar malam ni. Daripada mana ni? Kata-kata ni banggu panan. Ada kata banggu panan. Ni Lita ni daripada banggu pani. Panan tu dah dah. Daripada Kedah. Alhamdulillah saudara kita hak duk di Kedah hadir. Mariam, Kak Mariam. Daripada mana ni? Kak Maria, ada silap-silap. Itu Suhaizan daripada Kedah. Alhamdulillah saudara kita daripada Kedah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkanlah saudara kita di mana-mana saja hak bersama dengan kita malam ni. Kata beres-beres, suara nyata molek kali ni. Cerak suara jelas molek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana beri salam dalam ruangan live ni, sama-sama lah kita beri salam mari supaya salam kita itu jadi sebagaimana doa untuk menyelamatkan kita. Alhamdulillah para penonton yang bersama dengan kita lebih kurang hampir beratus orang ni, pakak kita sebarkanlah ruangan live ini. Pakak kita sebar supaya rata molek, orang boleh tengok. Sekom rakbabo. Alhamdulillah. Sama-sama. Itu saudara kita, sayang kita hak duk di Sekong. Sik, apa khabar weh? Lain tak ada live kan lain ni. Pakak ngajar, pakak hak mana boleh mengajar, ada ilmu, pakak sebar. Kerana ilmu ni kalau ada pada kita tak mengajar, kita duduk deria lama-lama ya raib, ya hilang, ya terlupa, ya berapa, ya mati. Akhir-akhir supaya dengan tak tahu perkara juga. Cara tu untuk guru kita pesan untuk nak menghidupkan ilmu kita, nak ingat semua ilmu kita, di antaranya hak utama sekali sepatah dua yang kita faham reti pandai royak kepada orang. Kita panggil ngajar tu lah. Ngajar ni tak maknanya kata buka kita. Ini salah satu caranya. Cara kita duduk tak gerai ramai-ramai royak kata hak kita reti sepatah dua, itu pun masuk dalam kita menyampaikan ilmu agama Allah juga. Baik penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, kata-kata tepat ni bandar nara jelas molek. Amin. Molek. Di Kebun Sirih weh. Di Kebun Sirih. Mana tu weh Kebun Sirih? Assalamualaikum. Parik Syekh Daud. Alhamdulillah di Parik Syekh Daud. Pak kita duk pergi sokmo kadang-kadang tekah ada masa kita pergi buat live situ untuk minta derma untuk khairat di Parik Syekh Daud, duk pergi juga situ tu pun. Hak share tu terima kasih banyak-banyak lah hak mana-mana share live ini supaya rata-rata tepat boleh tengok, boleh ambil manfaat. Allah lah yang boleh beri manfaat kepada kita, maknanya Allah lah yang bagi pahala kepada kita. Ni kata mana ni di mana tu pahala rau rakfang kuliah ni mop hai po me rau nai kubur. Alhamdulillah boleh. Ya Allah, kebaikan yang aku melakukan malam ni dengan aku dengar pengajian agama, ya Allah, menjadilah pahala-pahala aku ngaji malam ni kepada ruh ayahku, ruh ibuku, ruh tukku hingga sampai ke atas. Boleh. Ulama kata boleh kita orang jadi anak, ayah cucu ni tiap-tiap kebaikan.
tiap amalan kebaikan yang kita buat boleh kita sampaikan kepada ibu ayah, roh ibu ayah kita hok duk di barzakh. Alhamdulillah. Boleh di Satahib Chonburi Chatkin. Satahib hok duk Soho masa dulu kan. Soho masa dulu dia nak ayat Satahib, tapi oleh kerana gigi tak ada dia kata Satahib. Bukan Satahib. Alhamdulillah. Gurau tu saudara kita hok duk di mana-mana saja malam ni, kita bersama malam ni untuk ambil manfaat, kita ngaji ilmu malam ni di Katong Baba. Alhamdulillah, Katong kita tu Sungai Padi, di apa tu air Jaksub, Keluar di Kosik Cakcil. Alhamdulillah. Jadi kita masuk dalam pengajian kita dah dengan adik-adik kakak kita, saudara mara kita duk menuntung ni. Dalam hal kita duk menuntung, kita bersama dalam majlis ilmu, pakak-pakak kita sebar perkara kita dengan ni, moga jadi manfaat untuk kita dan saudara kita hak tak tahu lagi boleh dengar, boleh tengok, supaya jadi guna, boleh kita dengarkan ilmu-ilmu agama Allah. Lalu tu kita masuk dalam pengajian kita, duk baca kitab hadis ni. Hak kita maklum dah hak mana hak duk ikuti dalam live kita dalam page Ayah Mai FC ni, dia mau duk tahu dah setengah-setengah hak dia mau duk ikut tu. Tahu kata kita baca kitab 40 hadis penawar hati. Kitab Jawi. Kitab 40 hadis penawar hati untuk nak ubat hati kita. Hati kita yang berpenyakit, hati kita yang ada masalah, hati kita yang menyebabkan kita jadi dosa melalui perasaan hati, maka kita mari dengarlah hadis-hadis Nabi SAW hak berkaitan dalam bab hati kita, perasaan hati kita. Lalu tu kita masuk dalam pengajian kita, insya-Allah. Moga-moga kita masuk dalam ngaji ni ambil perhatian. Bila masuk dalam mengaji, ingat mula-mula kali niat, ya Allah, aku ngaji ni kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, lah aku ngaji ni, bila aku dengar, aku azab betul-betul untuk nak beramal ya Allah. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Hadis yang pertama, mana-mana hak ada kitab ni lah, hak ada kitab 40 hadis penawar hati ni, kita buka kamera dakpe ni, buka kelong na, bila kelong na ya aku tu balik rupa, tengok rupa pada hak mana-mana di rumah ada kitab ni boleh kita nadah. Tengok di muka ni belah tu hadis yang pertama. Jadi hak kita baca lebih kurang dalam 2, 3, 4 kali live hak lepas mari tu, itu baru mukaddimah kitab. Tak masuk lagi dalam bicara hadis. Maka malam ni masuk dalam hadis pertama. Hadis yang pertama apa ni? Hadis pertama nak cara apa dia buat? Buat tajuk di hadis pertama supaya kita faham apa kita nak cara malam ni. Tajuk dia 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Ni 4 soalan ni kita tak lepas. Nak lari tak boleh. Mesti tiap-tiap orang asal kata kita hidup jadi manusia, bukan kayu batu, bukan lumbu kubah ya itik. Bila kita bangkit di padang mahsyar setelah daripada mati, 4 soalan ni kena jawab. Tak lepas. Mesti tiap-tiap orang kena jawab soalan ni. Orang panggil sop padang mahsyar. Sok kita kena sok belaka, bukan sok di dunia saja. Sok di dunia, sok nak naik kelas ni, sok nak jatuh apa ni supaya kita ni selamat. Sok supaya kita ni boleh naik mahalai, boleh masuk kolej tu, kolej ni, tu kena periksa. Ni sok dunia, sok di padang mahsyar. Ni kita tak lepas juga. Mesti tiap-tiap orang ada soal, ada jawab. Moga sok jawab tak? Ada soal jawab di padang mahsyar. Ini panggil sok padang mahsyar. Ni hadis yang pertama ni tajuk dia 4 soalan mesti kita tak kena jawab. Nak lari tak boleh 4 soalan ni. Asal kata kita hidup jadi manusia di dunia, mati kita tak lepas daripada jawab. Malaikat orang anak mati kanak-kanak. Itu selamat. Orang mati kanak-kanak, orang mati dia dalam keadaan tak ada akal, hidup-hidup mari hilang akal. Gila. Orang panggil sekapung kita mudah-mudah. Beranak mari tak ada akal, tak kira lah kita panggil gila ataupun syndrome Down. Atau sebaliknya Down syndrome, makna tak sepenuh akal. Budak ni kalau dia mati selamat daripada soal, selamat daripada fitnah dalam kubur. Kerana apa? Kerana dia tidak mukallaf.
tak ada tekanan hukum di atas dia waktu dia hidup di dunia. Bila dia masuk dalam kubur, dia bakit di padang mahsyar, selamat-selamat. Habis tu mana-mana ibu ayah hak boleh anak tak sepenuh, jangan sedih. Jangan sedih. Mana-mana ibu ayah beranak-beranak, anak tak sepenuh. Anak jadi cacat, jadi cedera, jadi tak boleh nak kira cara anak ni. Tak ada akal lah kita kata. Nah, itu ahli syurga yang Allah Ta'ala hantar mari dalam umur kita. Allah nak nasib baik. Buat baik banyak-banyak dengan dia. Moga-moga bakit di padang mahsyar sana, anak kita yang tak sepenuh ni lah boleh syafaat kepada kita. Kerana dia ahli syurga. Dia ahli syurga. Adapun kita biasa ni, hak sepenuh ni, hak ada akal fikiran ni, balik dah ni, mati tetap pak soalan ni di padang mahsyar tak lepas. Kena jawab. Lalu tu kita nak masuk dalam bicara hadis kita. An Abi Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Kemungkinan saudara mara kita, sahabat anda kita hak sedang menutung ni pernah dengar dah hadis ni. Hadis ni pernah dengar dah. Bahkan hamba ni kalau ceramah ataupun kadang-kadang baca kitab, acak hamba baca hadis ni. Tak baca hak ni lafaz ni. Ada riwayat lain kata la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tu riwayat yang lain. Hak ni riwayat lagu ni hatta yus'ala an umrihi saludah. Tak ada orang arba' ada. Tak apalah. Semua tu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang lafaz hadis tu ada sikit-sikit tak sama. Cumanya kita nak ambil maksud daripada hadis. Nak ambil tujuan daripada hadis supaya jadi pengajaran dalam hidup kita. Apa yang diartikan hadis kita baca saat ni, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tengok akhir tu. Arti bahasa kita daripada hadis ni, dia sebut kata hadis daripada Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami. Hadis ni. Nabi SAW bersabda, belum berkenyuk lagi dua kaki seorang hamba Allah di hadapan Allah pada hari kiamat. Belum pada kenyuk lagi tapak kaki kita ni daripada mahsyar pakat duk Allah duk ni kodah kata tapak je kerana orang ramai. Alhamdulillah Baba Nawawi kita bersama juga dengan kita malam ni. Rasa malu selalu lapis baba-baba mari tengok, mari dengar juga pengajian kita. Alhamdulillah ini tawaduk seorang baba, walaupun kita tak ada ilmu kalau berbanding dengan Baba Nawawi kita, tapi dia mari dengar juga. Inilah orang yang patutnya kita boleh ambil contoh, ambil tauladan. Orang yang berilmu lagi, mari nak dengar ilmu. Walaupun kita ni kalau banding dengan Baba Nawawi lain, pekat lain-lain, kelas lain-lain, tapi nak orang yang kata orang yang tak, orang panggil tak kenyir dengan ilmu. Tak kenyir dengan ilmu belalah. Dia nak ngaji juga, nak dengar juga, ataupun nak ambil juga berkat-berkat di dalam majlis ilmu walaupun dengan secara online. Alhamdulillah. Apa khabar Baba Nawawi kita? Banyak hari tak ada jumpa, insya-Allah kita jumpa satu hari ataupun bila-bila masa boleh jadi esok lusa jumpa esok lusa kan. Alhamdulillah. Tengok ni, kita masuk dalam pengajian kita. Pakat-pakatlah hak mana yang bersama dengan kita hak baru masuk, minta tolonglah. Pakat kita sebarkan live ini. Pakat kita wirata saudara mara kita hak duk mana-mana tempat. Duk dengar dalam live ni, boleh kita dengar. Boleh tupai dengar. Boleh kita, boleh mereka itu ataupun orang-orang lain tupai dengar daripada share kita. Gitulah cara-cara ni. Cara kita nak nego dengan Allah hak kita dengar suku. Patut kita nak juga jalan lain walaupun kita dengar pahala boleh dah. Kita nak boleh pahala jalan lain pula. Kita share pula demo lain boleh tupai dengar kata. Oh ni dia. Siapa dia? Tak saya tengok ni kelubung-kelubung ni. Tak share. Kita tukar kit look malam ni. Alhamdulillah. Tengok. Nabi sebeda nak ni. Nabi kata kaki anak ada daripada mahsyar ni kita lah anak ada manusia. Nama duk tekan itu tu, hai kita bukan anak ada ustaz, kita anak soleh. Soleh Yakub pun anak ada belaka. Anak cucu Nabi Adam alaihi salam ialah panggil anak Adam. Kita lah.
Tak kira lah pak kita, ayah kita, nama penama pun. Balik kata kita anak adik. Tak akan berkenyuk hamba Allah di pada mahsyar pada hari kiamat. Sehingga lebih dulu ia akan ditanya tentang umurnya. Allah. Ini ni. Hak ni lah orang kafir kata la laitani kuntu turab. Kenapa ni? Soalan ni. Soalan hang nak jawab ni payah sangat. Ni, payah sangat aku nak jawab lagu mana sudah dah lah. Kita tak usah kata dia akhirat. Di dunia ni sudahlah. Jamai kita ada salah dengan ayah, salah dengan mak kita ataupun salah dengan tok guru kita. Siapa periak tok guru tanya cerak aku tagi. Siapa periak ayah tanya cerak aku tagi. Mak aku tanya cerak duit duk mana dalam beg 200 rai ni. Siap dah. Cerak-cerak kita ambil, kita nak jawab ke mana. Tu ayah kita yang baru tak nak tanya. Mak kita yang baru, guru kita yang baru nak tanya. Kita kenaling dah. Serabut dah. Ini Allah Ta'ala akan tanya tiap-tiap hamba dia di Yaumal Mahsyar nanti. Pak soalan ni. Soalan pertama, umur dah. Umur yang dimaksud sini maknanya masa hidup kita di dunia ni. Ambil jok balik umur kita 15, pas kemalan ni. Ni. Pas kita umurnya 6 tahun ni. Kita 40 dah, setahun. Demo? Kita 52 dah tahun ni. Ambil jok 15, siapa umur kita malam ni, berapa tahun dah kita lalu mari. Tu masa kita. Tuhan akan tanya tu, masa umur kita tu. Umrihi, masa kita. Fima afna, guna untuk gapo? Allah. Kalau tanya sekadar umur nyok no boleh terbang. Demo atas dunia hari tu umur nyok no weh. Kita boleh jawab atau ne pulau. Sekat tu ya soalan, tak apa. Selesai. Demo kita muda mati hari tu. Pasal wahai kek tayar kata, silap ke mana hari tu kek tayar kelecah masuk wah perut puluh luda mati lo situ. Sama sedah. Tinggal ada masa tu umur 34. Mati muda. Boleh, tak ada masalah. Sekadar nak jawab umur berapa dah. Ni dia buat orang di hujung tu, an umrihi fi ma afna. Guna untuk gapo? Situ hak susah nak jawab tu. Dalam umur kita ni 40, 50, 60, 70, 80, beratus pun ada umur. Habis untuk gapo? Guna untuk gapo umur hidup kita hak Allah Ta'ala bagi. Allah. Tu tepuk dada tanya masing-masing. Kita sekarang dah ni ambil jap celak mata pagi, pas ke nak tidur umur kita lah tu. Masa kita tidur tak apalah. Masa kita jenera, masa tak ada akal tu, Tuhan tak kira salah kita, dosa kita buat masa kita jenera. Masa tu tak ada akal. Nabi kata, ada satu hadis Nabi kata, rufi'al qalam an salas. Qalam dimaksud sini tak ditandakan dosa, tak tanda pahala, tak tanda kata orang ni buat salah, buat baik, tak tanda. Daripada 3 golongan ni. Budak-budak hingga siapa balik. Budak kecil umur 6 tahun, 7 tahun, sama tara nak balik ya salah masa tu. Silap pergi makan arak, minum ketung. Curi wah pau rumah orang masa tu. Tak salah, tak dosa. Budak kecil-kecil. Daripada budak-budak hingga siapa balik masa dia buat dosa celah-celah tu tak salah. Kerana Nabi kata tak salah. Rufi'al qalam an salasin. Anis sabi hatta yahtalima. Anin naim hatta yastayqizah. Daripada orang tidur. Masa kita duduk tidur ni, jenera tak khabar kat apa tu. Gi kata perkara-perkara hak jadi dosa. Ngupak kat orang setengah je tengah duduk tidur, pura-pura walahan ngupak dosa besar. Maka yang ngupak masa mana tu? Masa dia jenera tak khabar, tak ada akal masa tu, tak dosa, tak ditulis dosa. Ni masa tu tak apalah deh. Ada pun masa kita celak mata dah khabar dah ni. Bejak lepas pada subuh, lepas pada celak bangun subuh tu. Sama tara nak tidur berapa jam tu. Bohlah kalau atas hari 12 jam kita hidup. Capo-capo baci-baci masa tidur tengah hari atik. 12 jam ataupun 15 jam kita. Masa 15 jam ni mana banyak dosa dengan pahala. Situ Tuhan nak tanya. Itu yang dimaksud an umrihi fi ma afna. Umur yang kamu hidup, masa yang kamu hidup tu habis untuk gapo? Guna untuk gapo? Allah. Apa ke mana weh?
Lagu mana ni panggil penawar hati. Kita ngaji kitab ni, kitab penawar hati untuk apa? Untuk hati kita renung, fikir, muhasabah. Banyak dah umur ku. Tahun ni 47 dah. Kalau kira dengan balik banyak tahun hari dah tu. Allah, banyaklah umur hidupku habis dengan perkara-perkara lara. Boleh tebang laki lara. Perkara yang dosa. Allah, tu tak tahulah. Tak tahulah. Faham awak ke mana weh? Nak minta doa kepada Allah SWT tu balik umur kelik mula jadi 15. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak kelik dah. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Masa yang lalu tak akan ulang kelik kembali dah. Tak usah minta lah. Minta doa pagi, petang, siang, malam. Mana aku nampak minta doa sokmu. Muruk minta gapo kau? Nampak kaya dah. Nampak tu sihat. Nampak hidup senang apa nama muruk minta tu. Ni aku nak minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala hatta aku biar dia umur 15 mula. Ni lah ni 57 nak biar dia 15 mula. Supaya apa? Nak betul amalan aku nak baik dah, nak jujur dah. Tak boleh dah. Tak klik dah. Undur tak kelik, tak undur mula dah umur kita. Dalam 50 tak klik dah jadi 15 mula. Nah, orang yang cita-cita umur tua, tiba-tiba ada hati cita-cita nak klik jadi muda mula, orang ni panggil cita kosong-kosong. Angin kosong, angin peri. Malah mana hak dia buat contoh, buat misal di dalam kitab nahwu, orang panggil laita litamanni, kosong-kosong. Laita sabab, laita syabab ya'udu yawman. Moga-moga muda klik kembali mula. Tak boleh klik dah. Tak klik dah. Kalau kita tua dah. Tak klik mudah mula dah. Nah, aninglah supaya kita fikir akan ditanya atas kita masing-masing dan akan kita kena jawab. Nak lagi tak boleh umur kita berapa atau apa puluh tahun guna habis untuk gapo Allah. Lepas tu buat kita hak lepas mari dah ustaz weh. Ni soalan lah dia mau tanya. Buat banyak juga kita hari tu nak. Banyak salah, banyak silap, banyak dosa lah. Deraka kepada Allah lagu mana lah kita nak ulur klik mula tak boleh. Pagu mana kira ni? Wasa habis angin dah weh. Wasa putus harap dah weh. Wasa kenaling dah weh. Pasal jawab kena jawab semata. Tiap-tiap kelakuan kita ataupun perbuatan kita, berkata kita semua hak kita buat masa kita hidup pak malam ni akan disoal. Apa nak buat guna? Hak salah banyak tu. Hak dosa banyak nak buat guna. Tak ada jalan lain kecuali taubat kepada Allah. Istighfar banyak-banyak. Karena taubat dan istighfar itulah Allah hapus segala salah silap kita, hapus segala dosa kita. Kalau banding gak laksana gak budak-budak pergi ngaji sekolah, dia buat salah silap, dia lup. Taubat itulah yang lup untuk nak hapus salah silap kita. Habis tu Allah Ta'ala bersifat dengan satu sifat Al-Ghaffar. Ghaffar, apa dimaksud Ghaffar? Kata ulama, As-Sattar. Apa dia Sattar? Allah tudung segala salah kita, silap kita, dosa, deraka kepada Allah waktu kita muda. Bila kita taubat, kita istighfar, Tuhan apung habis dosa kita sekaligus, akhirat gigi Tuhan tak tanya dah soalan tu. Malaikat hak juru duk tanda amalan kita, tak ingat sikit habuk. Kata kita pernah zina di dunia itu. Kata kita pernah minum ketung habis berpuyuk-puyuk hari. Kerana apa? Kerana kita taubat dah. Kita tinggal dah. Kita tahu dah. Tak say sampai bila dah. Tuhan hapus dosa kita. Bakit di pada mahsyar. Tuhan tak tanya dah. Pasal kita taubat. Itulah jalan dia. Itulah saudara-saudara kita, ibu ayah kita, sedang penonton yang berada di mana saja sedang penonton sekarang ni. Itulah jalan dia kita dengar malam ni. Bukan dengar untuk nak habis semangat ni. Bukan kita dengar hadis ni, alirah aku ni, aku berat juga masa hidup dulu. Berat juga masa muda dulu. Masa duk buah dulu teruk juga aku. Lemur orang berapa ekor aku. Lemur orang buat lari kat pendai. Nah, kita anak dara orang wah moh nak kata apa hotel mohnya tu kutik gi duk masuk wah moh orang. Learning senyap-senyap kita dengan Allah. Jangan royak kat orang dosa kita. Jangan royak kat orang. Ni duk kutik royak kat orang. La ilaha illallah. Buat apalah boleh jadi gitu. Kita learning baik dah. Kita learning maya dah. Tak tinggal dah maya. Pakai piyah dah, jubah dah. Duk dalam sijik dah. Pergi mari kat sijik dah. Hak dulu dah kita buat adu dah dulu. Buat apa kita mari duk sebut hak pas mari 20 tahun. Aku dulu gini, aku dulu gitu. Tak payah sebut dah. Salah kita hak dulu kita dengan Allah.
kita taubat, kita istighfar, tinggal kita dengan Allah. Jangan duk kutip royak kat orang. Kalau kita berasa ratang mulut lagi wasa nak royak ya dosa kita kepada orang, itu nanda, ulama kata, itu tanda kata dosa kita Allah Ta'ala belum lagi ampun. Tuhan tak ampun lagi dosa kita. Pasal apa? Pasal kita duk ingat. Kita duk ingat. Bila kita duk ingat, maknanya dosa tu bersama lagi dengan kita. Habis tu bila lah Allah Ta'ala terima dosa, terima taubat seorang hamba dia, dosa yang kita buat telah lalu, kita tak rasa ingat sikit habuk. Berasa kata tak biasa buat apa. Kalau mari ingat sekaligus, tak berasa pun nak royak kat orang. Rasa nak rahsia antara ku dengan Allah. Ini cara dia. Kita nak tahu kata dosa kita, hak kita buat mari ni. Lepas tu kita duk taubat dah, lebih kurang dah ni, lama dah duk taubat. Tuhan terima aku dok pergi taubat aku ni. Tengok gitu. Tengok atau kita bila lah duk ingat lagi dosa tu, itu menanda kata dosa kita Allah tak terima lagi. Taubat semua. Jangan putus harapan. Taubat istighfar, taubat istighfar, taubat istighfar. Jangan putus harapan. Moga-moga Allah Ta'ala terima. Nak taubat, nak sungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar taubat, yang bersungguh-sungguh taubat, baru ada harapan diterima oleh Allah. Itu cara dia deh. Cara dia saudara kita hak kata kita dengar malam ni berat juga ni. Teruk juga masa kita muda-muda, banyak juga lara, banyak juga joli, banyak juga buat benda-benda lara, benda dosa ni. Cara lagu mana nak hundur mula tak boleh, taubat. Itu cara dia ulama. Pesan kepada kita. Itu yang pertama. Umur kita akan disoal, akan ditanya masing-masing. Kita nak lari tak lepas ni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Nabi, wa an ilmihi fima amila fih. Allah. Ni pula dah. Tak ada ilmu satu hal, ada ilmu satu hal lain pula. Kata ada ilmu tu saya tanya, hari tu dunia hari tu tak ke tak ada ke tu ustaz alai kapung mu, tok guru tak ada pergi ngajar ke sejik mu, tak ada baba-baba kerana kawasan rumah mu tu pondok-pondok duk ngajar ilmu agama, duk royak bab maya, royak bab akidah, royak cara tinggal-tinggal benda haram, buat benda-benda tanggungjawab wajib. Tak ada kerana kita tak ada. Tok guru kampung kita ada, ustaz mari duk ngajar sejik, ada baba mari duk mengajar balasah kita. Nak tak pergi ngaji? Sudah pula. Tak ada ilmu satu hal. Bila ada ilmu satu hal pula. Satu hal pula ni. Ni Nabi kata, daripada ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu itu, fima amila fi. Beramal ke tak? Allah. Ni satu hal pula. Untuk apa ni? Dia kata, dan akan ditanya tentang ilmunya. Untuk apa ia melakukannya? Ilmu amal kedak lah ni maksudnya. Ngaji pahal, geti pandai, boleh beroyak kat orang nah. Amal kedak. Amal kedak. Bimbang-bimbang takut orang yang banyak ilmu, geti hak tu pandai hak ni, ngajar orang dok sodak. Amal dak pula. Tapi ya begini cara kaedah lah. Bila sebut atau ilmu tak beramal ni, dimaksud ialah amalan hak wajib. Ulama tolong jawab. Amalan hak wajib. Amalan hak wajib. Hak tanggungan wajib hak ni kena beramal. Adapun amalan sunat ni, ulama kata sekiranya kalau kita amal sekali seumur hidup, masuk dah dalam kata kita beramal dengan ilmu hak kita faham, ilmu hak kita reti. Contoh kita mengaji, kita baca ataupun kita dengar kelebihan orang semaya sunat tasbih kan, gini kita duk ngaji, geti lah faham dah. Siapa pergi yang buat amal tak pergi besok tak pergi maya sunat tasbih, tak besok amal lagi. Lagu mana kira tu dosa ke kita? Tengok apa? Tengok di solat tu wajib ke sunat tasbih tu? Solat sunat, tolak sunat, bila kita tak buat tak dosa. Pas ni takut masuk kata orang ada ilmu tak amal ni. Maka ulama kata buat juga seumur hidup sekali, paling tak ada. Paling tak ada tu. Paling tak ada, kita buat seumur hidup sekali. Kalau boleh buat minggu sekali. Paling tak ada sebulan sekali. Paling tak ada juga setahun sekali. Baiklah mana kita duk buat kapung tu dah. Kadang-kadang banyak ke kapung-kapung ni dia buat maya sunat tasbih ni, air rayun ni pun boleh juga setahun sekali. Ataupun paling kurang paling tak ada
seumur hidup sekali. Ini masuk dalam kata orang beramal dah dengan ilmu hak yang reti. Alhamdulillah. Tak apalah. Cuma hak ni nak royak kata hak akan ditanya di soal akhirat sana tentang ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita reti, faham, tahu macam-macam pengetahuan, maklumat macam-macam maklumat, ialah ilmu hak yang kita wajib kena amal, hak tentang perkara hak wajib. Dan sepatah dua yang kita reti faham supaya kita sampaikan maklumat tu kepada orang-orang yang kita kena sampai. Bukan semua orang yang kita kena sampai. Ni akan disoal ni, akan ditanya. Bukan makna kata kita ni kalau ada ilmu patut tak amal lagi dengan ilmu, tak boleh royak ke orang. Mana boleh kena royak. Bukan makna kata kena buat amal dulu, lepas pada buat amal barulah royak ke orang. Tak mesti gitu. Royak dulu, menyampai dulu. Kerana ilmu kita sepatah dua hak kita reti, hak kita faham, Tuhan beri. Bila Allah Ta'ala beri, Nabi suruh menyampai. Orang tak sampaikan ilmu dilaknat oleh Allah. Apa nung dalam ayat kata lima taquluna ma la taf'alun, balah mana muduk berkacak dengan perkara mu tak buat. Itu bukan makna berdosa, itu bukan makna larang. Allah Ta'ala kata lima taquluna ma la taf'alun, balah mana muduk berkacak, muduk berkata perkara tak buat, makna rugi. Rugi kamu duk ngajar orang pergi royak orang gini, orang ceramah orang gitu, tausiah, tazkirah, tapi siapa priamu tak buat, rugi kamu. Bukan makna kata kena buat dulu, kena amal dulu, kita kena diri dulu buat, lepas ada tu baru kena pergi ngajar orang. Tak hak dia yang ngajar lagi, hak dia yang nyampai lagi, hak dia kita amal untuk kita khususiah suku pula. Gitulah dia maksudnya. Allah ni deh. Habis tu kata tak ada ilmu satu hal. Tuhan tanya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Balah mana muduk jadi kafir, balah mana muduk jadi jahil, muduk reti perkara lagi sedekah ada orang duk baca ayat Allah, orang duk baca sabda Rasulullah di kampung kamu, ada orang duk ngajar, ada orang duk ceramah, ada orang duk tausiah, ada orang duk nasihat, sedekah ada tok guru, ada ustaz, ada baba di kampung kamu, tiba-tiba muduk jadi tak reti lagi. Tu Tuhan tanya tu. Tuhan tanya tu, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Malah mana mu tak reti lagi, duk jahil lagi, tak mana apa perkara lagi, tak reti mana banyak perkara lagi yang kamu tak tahu. Sedekah ada tok guru, ada ustaz, ada baba, ada orang ceramah dalam Facebook, ada orang duk baca kitab ni, malah mana kita duk baca malam ni, kitab Jawi ni. Tiba-tiba kita tak tahu. Tu taksir atas kita. Cuai di diri kita. Makna buat perang di kita, bukan di tok guru duk menyampai dah, ustaz dah royak dah, tiba-tiba kita tak tahu hukum. Tu tak salah orang lain, salah kita betul-betul. Bila kata kita ngaji dah, reti dah, faham dah, pandai tahu habis dah, Tuhan akan tanya pula ilmu yang sepatah dua kita reti, amal ke dak? Guna untuk gapo ilmu tu? Nyampai ke dak kepada kaum sahabat dan saudara-mara muslimin muslimah? Tu. Dan lagi pula dah soalan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Hak ni kait dengan harta. Hak pertama kait dengan umur, hak yang kedua berkaitan dengan ilmu, hak yang ketiga berkaitan dengan harta benda hak kita duk cari pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Pagi tak cerah lagi tanah tubik dah matang. Kadang-kadang pergi kerja malam rongang OT ET kot katalah, sampai pukul 12 malam, pukul 1 malam pergi cari harta. Allah Ta'ala akan tanya min aina iktasabah. Bahasa kita gapo min aina iktasabah, daripada mana ia harta tu memperolehinya. Kalau kita kecek bahasa kampung kita mudah-mudah, kita usaha jalan mana harta tu, sah kedak dengan hukum Allah, halal kedak, tipu kedak harta tu. Boleh tanah 14 ras hak baru beli baru ni tu, harta hak kita beli guna duit 2 juta tu, duit tu bersih kedak? Usaha jalan mana duit tu buat beli tanah? Tanah hak ada tu 20 ras tu, walaupun jatuh saka, betul kedak cara bagi saka? Allah. Tak ada harta susah dunia, ada harta soal pula di akhirat.
Allah, ni nak kena fikir ni penawar hati ni. Ni kita duk ngaji 40 hadis untuk nak penawar hati kita. Sekiranya kalau ada salah silap hati kita duk tomok nak kepada harta benda, walaupun salah dengan hukum Allah, walaupun dengan secara tipu, dengan secara kelang, dengan secara curi, secara rapah sekalipun, bila kita dengar ni kata akan disoal tentang harta kita hak ada dalam milik kita sekarang, betul ke tak dengan hukum Allah, halal ke tak, bersih ke tak. Deh, ni cara boleh Tuhan tanya pula dah. Cara boleh tu Tuhan tanya dah. Jalan mana kamu boleh, sah ke tak dengan hukum, betul ke tak cara mencari. Cara boleh wa fi ma anfaqa. Cara pula, cara guna pula. Bolehlah kata kita boleh sepenuh dah ni, makna kena dengan hukum Allah. Cara boleh kita tu usaha kita boleh, kerja kita bersih, tak ada tipu, kita tanam diri kebun hak kita beli dengan duit hak bersih, cuci kebun diri ni tanam memang tanam tak ada masuk tara okey neh. Tanam dengan betul benar dalam kebun kita 12 ran ni, diri pun tubik dengan molek, demo pun mari barang dengan betul benar, dengan timbang kilo pun tak ada tipu, tak ada kelang, pakai serah ke tokeh situ belakalah, tokeh pun setuju dengan harga, kita pun setuju dengan harga jual beli, akak belaka betul bersih. Tu kita contoh orang ada kebun dia. Lepas tu kiah gilah hak lain lagi orang kebun getah. Kiah juga orang menego no. Orang buka kedai rocek, kedai selipar, kedai gapo pun kiah gilah. Jalan nego kita untuk nak hasil duit itu betul ke tak. Bila bohlah kata betul belaka, suci belaka. Cara guna pula Allah akan tanya wa fi ma anfaqa. Duit hasil walaupun halal bersih hak kita boleh ni, kita guna untuk gapo? Habis untuk gapo duit kita. Dalam hari-hari katakanlah kita kerja duk boleh 2-300 ataupun 500, hak lapis tu rakit besar-besar sikit boleh 2-3 ribu sehari ataupun belah-belah ribu sehari demo nego besar. Bila boleh duit tu banyak tu ataupun boleh duit dengan secara bersih sekalipun, Tuhan akan tanya pula duit tu, hartamu tu guna untuk gapo? Kena dak dengan jalan Allah? Ada ke tak duit kamu masuk ataupun guna duit kamu tu jadi deraka, jadi dosa kepada Allah? Ni kena tanya. Habis tu hati-hati dalam kita gunakan harta kita. Bukan kita kata, aku usaha, aku kerja halal semua, pati aku anakku, aku nak guna duit ni tu, nak ngenak, nak gapo suka hatiku. Ingat satu hari Tuhan tanya. Tuhan tanya harta kita tu. Orang pakai, orang miskin, zakat keluar ke tak? Deh, zakat harta, zakat nego, zakat emas berkilo-kilo taruh rumah, bukan sekut 2 kok, dak berkilo-kilo taruh dalam rumah dia. Orang kata no. Dengarlah weh orang kata no, kalau sekadar sekut 2 kok 3 kok untuk kita pakai tak kena keluar zakat. Kalau kita duk taruh lebih daripada 7 kok 8 kok naik lagi sampai berbelah-belah kok, tak ada duk bakar pun, tak ada duk guna pun, siapa nisok orang panggil mah tu. Bila siapa nisok kena keluar zakat tu, nak tahu tu. Tiba-tiba harta kita boleh, kita tahu duitku, usahaku, aku beli mah taruh berpuluh-puluh kok, berbelah-belah kok, siapa bergiye tu keluar zakat, masa zakat hau dia cukup dah ni, siapa dah ni nisok ni taknya keluar zakat. Maka harta hak ada tu jadi cemah habis. Jadi cemah habis. Hak kita taruh, hak kita guna, semua akan ditanya, disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma anfaqa. Guna untuk gapo harta kita. Habis tu hati-hati, beringat-beringat dalam kita guna hari-hari. Ajar katik anak-anak kita, kalau anak nak beli dengan benda-benda hak tak pekda, benda hak jadi kena, benda hak jadi bazir, royak dah tak boleh guna ni, tak baik ni, royak. Ajar kepada anak-anak kita pun supalah. Diri kita nak beli, bukan kata tak boleh beli ni malam ni, nama duk dengar bahasa silap dah tu, harta banyak tak boleh beli dah pula. Bukan. Beli kita nak beli apa pun, cuma dalam pembelian kita akan disoal satu hari. Habis tu kita suruh berhati tu, habis suruh beringat tu. Beringat dalam kita gunakan harta. Kenapa? Kerana semua tiap-tiap kita guna tu, soalan akan dibentang di pada mahsyar. Kita tetap kena jawab. Dan yang keempat, soal yang keempat, soal pertama umur, soal yang kedua ilmu, soal yang ketiga harta, soal yang keempat Nabi sabda kata, wa an jismihi fima ablah.
dan jisim kamu. Dimaksud jisim ni tubuh badan kita ni akan disoal. Tubuh badan kita ambil kaki, tangan, kepala, telinga, mata, mulut, lidah. Tubuh badan kita ni, stay tubuh badan kita ni. Allah akan tanya untuk apa dibinasakan. Apa dimaksud untuk apa dibinasakan? Yakni untuk apa kita guna mata kita guna, untuk apa kaki, tangan kita, mulut, lidah, telinga kita, perut kita makan benda gapo. Kita kena jawab. Mesti tiap-tiap orang akan disoal dan dijawab tentang dengan diri kita. Habis ingin kata ikut kau aku nak kata gapo pun mulut kau. Jangan. Mulut kita pun dia beri. Ikut ku lah, aku nak tengok mata ku pandai-pandai ku. Mulut kacau gaduh-gaduh apa. Mata pun apa dia beri? Allah beri. Satu hari Tuhan akan tanya mata, tanya telinga, kaki, tangan. Ni pak soalan. Akan disoal atas kita tiap-tiap orang yang hidup di dunia ni. Jamai kita bakit di pada mahsyar sana. Semua tu pak soalan ni kena tanya dulu belum pada nak kenyuk jalan beribu tahun. Kerana di mahsyar sana kena berjalan kan, berjalan beribu tahun berjalan. Allah, habis tu kata kita hidup di dunia ni tak sampai sekerat hari kita hidup di dunia ni kalau banding dengan akhirat. Ni kita hidup di dunia ni bolehlah kata umur golek kita 60 70. Banding di badan mahsyar tak sampai sekerat hari. Kerana sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Panggil tak dengar lepas tu berjalan dek nu beribu tahun. Belum pada nak berjalan tu soal pak ni. Pak soalan ni kena jawab dulu. Satu. Umur kamu, harta kamu. Ilmu sepatah dua hak boleh. Dan tubuh badan kamu Allah Ta'ala beri kepada kamu tu. Allah nak jawab. Lepas tu kita dengar keterangan hadis ni. Apa keterangan hadis ni? Tadi arti hak ni terang pula dah. Terang makna nak syarah supaya kita jadi orang panggil kata luah lagi di segi pengetahuan maklumat. Tadi dia balik bahasa tadi daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu arti. Kita dengar arti tu jeng dah dah. Rasa berat dah. Berat dah malam ni lagu mana kira ni. Rasa teruk dah. Ni dengar syarah dia pula dah. Keterangan. Rasanya susah sekali. Kata tuan pengarang. Rasanya susah sekali. Pertanyaan di atas untuk dijawab. Allah sungguh. Lah mana kita nak jawab atau atas dada kita tanya masing-masing aku nak jawab ke mana. Pasal jawab tetap kena jawab. Cuma soal yang nak jawab ke mana, lepas ke tak lepas. Habis tu pengarang kita kata rasa susah sekali pertanyaan untuk dijawab. Namun pada hari itu, hari mana? Hari kiamat tu, segala pertanyaan ini mesti dijawab. Tak boleh lagi. Tak boleh kita atau kalau masa nak kecing dulu ni nak masuk jamai dah. Tak ada masa kecing dah gitu. Kau kecing situ dulu dah. Minta maaf nanti jawab lepas bah mana tak ada bah dah no. tak ada alasan dah. Tak ada dah kita nak alasan nak lari kaki ataupun nak menyelamatkan diri tak ada. Tak boleh nak menyelamat dah no. Mesti tiap-tiap orang dijawab dengan jawapan yang baik, dengan jawapan yang boleh menyelamatkan kita, mesti kena jawab. Mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Jawab kita hak benar, hak betul. Kita buatlah no lah tu lah kita kena jawab. Kita kata gapo lah tu lah kita kena jawab di akhirat sana. Tak boleh nak tusuk-tusuk. Tak boleh kita kata kita dak kali gitu. Leh walah kita buat. Ada mesti kena jawab hak betul lagi hak benar. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Nak lari tak boleh dah. Nak liar tak boleh dah. Nak eloh-eloh, nak basing-basing royak dengan lari-lari dengan orang panggil alas saya tak ada dah. Mesti kena kecek benar berlaku. Tidak ada seorang pun yang berani berdusta. Tak ada seorang habuk pun hak berani bahaw di akhirat sana. Tak boleh. Tak berani dusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau mulut cuba berdusta, katakanlah mulut ni banyak alasan. Banyak alasan mulut ni lagi ada orang hak pasang wasa pandai dak. Orang hak pita-pita, pandai pusing. Liar. Dia mau tanya gini, dia jawab gitu. Silap dia mari lewat sikit berjanji ke 10, dia mari ke 2. Orang nak tipak je. Dia mau nak murih panas siapa periya dia pergi dia pandai lah saya minta maaf lah kata belaga gitu gini walah kata orang lain belaga kata ya dak ni. Ya alah saya boleh. Tak apalah hak tu di dunia. Ada pun di akhirat nak alah saya tak boleh dah. Tak berani seorang pun tak berani bahaw.
Kalau kata boh lah, kalau kata ada mulut juga nak kecek bahu, mulut tu duk pisah-pisah, duk pusing-pusing nak bahu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkuncinya. Tuhan kunci mulut, Tuhan teri mulut pada hari tu, dan memperselakan anggota badan yang lain pula untuk bercakap. Mulut Tuhan kunci, Tuhan teri. Kalau nak bahu lah, kalau mulut tu kecek betul belaka, Tuhan tak kunci. Di akhirat sikit gini, bukan makna bakit pak Tuhan kunci teri mulut halus dah dah. Tuhan bagi kecek dulu, mulut royak dulu. Kalau semua mulut tu royak betul, hidup di dunia pergi cara hidup, mata pun pergi amalan mata, amalan lingo, amalan kaki tangan, malam makan ni perut dia, semua yang royak benar dan betul belaka, tak kena kunci mulut tu. Ada royak kata kena kunci mana ni? Hak mulut tu duk pisah-pisah, duk pusing-pusing nak baham, nak dusta. Ini kata jikalau mulut tu cuba nak dusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan kunci dia, kunci mulut, teri mulut, dan beri kepada segala anggota badan hak lain untuk kecek pula. Mata kecek, lingo kecek, kaki tangan, perut dan farak kita berkecek belaka, masing-masing kecek. Maka kaki tangan seluruh anggota badan akan bercakap dengan benar untuk apa tu? Untuk mengakui segala apa yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia dulu. Mulut kecek, mulut kecil dah. Mata kecek pula, lingo pula beroyak, kaki tangan kita berang bakak dok kecek, orak bakak beroyak masing-masing. Tu dengar dalil mana ni? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin. Kita doa amal semua tu, kita doa amal baca semua surah Yasin, amalah teruslah tiap-tiap malam Jumaat kita baca semua amalan ni deh, doa amal dengan surah Yasin, amal oleh teruslah. Bolehnya ada satu surah lagi yang sepatutnya kita amal, ialah suratul Kahfi pada malam tu. Baca we ada amalan-amalan. Ini di antaranya hak kita nak baca surah Yasin, ambil dalil kata tiap-tiap anggota kita akan kecek menjadi saksi bagi saksi atas. Tak sama dua tu, saksi bagi saksi atas, walaupun bunyi sama-sama saksi tapi lain. Saksi bagi, saksi untuk nak tolong kita, selamat kita. Saksi atas, saksi tolong untuk nak nyusah kita. Dalil Allah Ta'ala firman dalam surah Yasin ayat 65 yang berbunyi al-yawma. Ini kita dengar semua ayat ni, kita baca semua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksud apa? Pada hari ini, yakni pada hari kiamat, kami, kata Allah, tutup mulut mereka, kunci mulut, dan bercakaplah kepada kami tangan-tangan mereka, bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dulu telah mereka lakukan. Allah ni, mulut kunci, mata kecek, lingo kecek. Kalulah banyak buat baik, benda ni, lingo, mata, kaki, tangan, perut kita akan royak benda baik. Ya Allah, lingo ni lah ya Allah di dunia dulu dengar semua Quran, dengar semua ustaz ceramah, walaupun tak ada boleh pergi sejik kerana covid lah ni, tapi dengar dalam live show, lingo royak, lingo kita jadi saksi. Orang panggil saksi bagi, saksi untuk royak kebaikan kita. Ya Allah, mata ni tengok semua ayah main live show malam ni kamak ke orang lain, nampak kelubung tadi nampak kelubung kamak ke ustaz ulama mana pula apa ayah kita. Mata ni lah duk tengok live show, tengok orang ngajar, mata kecek satu kebaikan yang kita buat baik di dunia dulu. Mata ni ya Allah tengok Quran, mata ni tengok pergi jalan kerja untuk nak tutup rezeki yang halal, mata kecek. Kaki pula royak, ya Allah kaki ni lah jalan pergi sejik, kaki ni lah pergi tempat baik, kaki ni lah pergi kerja untuk jadi hasilkan rezeki hak halal, hak kena dengan hukummu ya Allah. Kaki, tangan pun begitulah. Tiap-tiap kebaikan semua anggota kaki, tangan, mata kita, telinga kita, mulut kunci dah. Nah, kalau nak bahang lah, kalau nak bahang mulut kunci, hak lain royak. Kalau tak sebahang, mulut royak habis dah. Gini akan royak satu. Ini orang panggil saksi bagi, saksi untuk royak kebaikan kita. Satu lagi orang panggil saksi atas. Sama-sama saksi, tapi hak ni saksi atas. Saksi atas lagu mana? Saksi menyusahkan kita. Ya Allah, mata ni lah atas dunia hari tu
tengok Pak Mo punggung orang bujang. Contoh orang lelaki tengok orang tino tak tutup aurat, keling tengok atas bawah dengan perhati, mata itu panggil mata yang haram. Mata tu mata yang menengok benda-benda dilarang. Tak kira lah kita panggil tengok aurat, tengok jalan-jalan usaha untuk nak curi. Mata ni duk pisah masuk dalam kebun orang. Mata ni lah duk liuh-liah pisah nak curi air orang, pisah nak masuk buat khianat orang. Mata akan sebut satu-satu. Telinga juga royak hadia. Telinga ni lah dengar benda-benda ngaruk, dengar orang ngopak, orang nyupoh, orang nyapung. Telinga ni royak, dengar dia. Kaki juga royak cara kaki ni lah ya Allah, hari tu atas dunia hari tu berjalan juga, gebuh dalam ketung, gasuk dalam hutan tu, masuk dalam hutan ni, ging mari untuk nak cari diraka kepada Allah. Kaki royak, tangan royak cara tangan, semua akan kecek anggota kita untuk menyaksi atas kejahatan yang kita buat masa kita hidup di dunia. Hari ni panggil taksi atas. Saksi susah lah kita. Allah, gimana? Dengan ni bukan dengan saja dengan ambil pengajaran untuk kita tak dalam hati kita, hak lepas mari salah silap kita nak hondo tak boleh dah. Baki hak lagi akan datang, hak lepas mari istighfar taubat. Gitu ya cara kita hidup, bukan ada pelik sangat. Jangan kata sudah dah lah dengan malam ni berat sangat, aku hak lepas mari teruk dah tak ada jalan. Jangan buat gitu, putus harapan. Learning kita dengar ke perkara agama, biar hati royak sepenuhnya kita mulakan masuk dalam pengajian tadi. Tiap-tiap kali tak kira lah ni kuliah hamba dah. Kalau kita dengar baba lain pun, dengar ustaz lain, baba lain ataupun tok-tok guru lain, tiap-tiap kali kita dengar, kita biar ada azam dalam hati, ya Allah, aku azam putus. Semua aku dengar lagi akan datang ni, aku nak amal ya Allah. Aku nak baiki diriku, nak betul keadaan aku. Hak dulu tak comel, dulu tak baik, nak jadi baik dah. Biar ada azal. Dengan sebab azal tu berkat, moga-moga Allah Ta'ala beri kemudahan, beri kekuatan, kita panggil taufik tu. Beri taufik kepada kita, boleh kita amal. Gitu lah. Ni nak wayak atau kita tak lepas daripada saksi kita hidup di dunia ni. Paku sebagai penutup lah kata tuan pengarang ni. Maka sudahkah kita bermuhasabah? Sudahkah kita memperhitungkan diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dengan sebab kita dengar hadis tak ni tu? Kita dengar hadis baik je awal pak nak sudah dah ni. Tuan pengarang kata, hak kita dengar hadis tak ni tentang dengan umur tu, nak tanya tentang dengan ilmu tu, nak tanya dalam bab harta hak kita usaha, harta hak kita guna, tubuh badan kita ni, Tuhan nak tanya ni. Lepas pada kita dengar semua saat ni, adakah lagi kita boleh muhasabah? Adakah boleh kita buat renung, buat fikir? Orang panggil orang tua dulu buat kabak diri, buat sedar diri, boleh tak pergi? Kalau tak boleh lagi, tak ada arah dah lah. Tuan pengarang kata, sudahkah kita boleh bermuhasabah? Sudahkah boleh kita hitung diri kita yang sedang lagi akan datang di hadapan Allah? Tuhan akan hitung kita panjang lebar tu. Habis itulah kita hitung lah ni. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghitunglah diri kamu lah ni masa hidup ni. Masa Allah Ta'ala beri peluang untuk kita hidup lagi ni. Hidup ni modal besar ni. Umur kita hak Allah Ta'ala beri ni modal besar. Peluang hak Allah Ta'ala beri kita tak mati lagi ni modal besar. Untuk apa? Untuk muhasabah, untuk hitung diri kita. Hak mana tak molek cabut tu baik, hak mana kekurangan lagi, hak molek baik kilah, hak molek dah jangan bercukup sekat tu, we molek lebih lagi. Gitu cara kita jadi hamba Allah dah. We molek lagi kerana satu hari tu tanya kita. Tak terlepas daripada soalan. Kalau sudah makna kata kita boleh muhasabah dah. Hak dengan marahin dulu pun boleh muhasabah dah, alhamdulillah. Kalau kata boleh kita boleh muhasabah dah, boleh kita hitung dah diri kita. Kata tuan pengarang, kalau sudah boleh muhasabah dah, kalau kita boleh hitung dah, boleh makna boleh kita khabar diri dah. Teruskan makna molek dah. Muhasabah semua, jangan duduk dalam lalai, hidup kita dalam beringat, dalam jaga diri semua. Teruskan. Dan bersyukur, kita boleh muhasabah, kita teruskanlah muhasabah dan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak-banyak ya Allah, memberiku khabar, memberiku ingat, memberiku sedar diri. Kalaulah tak beriku sedar diri, duduk dalam lala apa dulu. Habis tu kita kena doa semua dengan Allah. Allahumma ftah lana abwabar rahmah
Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah, wa abwabus salamah, dan pintu-pintu keselamatan-Mu ya Allah, wa abwabus sihah, dan buka juga pintu-pintu sehat, kesihatan, sehat zahir tubuh badan kita, sehat batin hati-hati kita tak berpenyakit, wa abwabul barakah, dan ya Allah bukakanlah kepada kami semua hak dengar malam ni pintu-pintu keberkatan, pintu kebaikan, kau sari, kau baik, kau sari, kau comel, ada perubahan kepada arah yang baik. Ya Allah, bukakanlah bagi kami ya Allah, wa abwabun ni'mah, dan buka juga pintu-pintu nikmat ya Allah, nikmat yang kamu bagi kepada aku ni, walaupun lo ni ada dah nikmat, tapi cu boleh berterusan lagi lah nikmat tu untuk aku gunakan nikmat tu kepada jalan-Mu ya Allah. Tu wa abwabur rizq, dan buka juga pintu-pintu rezeki ya Allah, dengan syarat rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang barakat ya Allah. Moga-moga rezeki yang halal, rezeki yang barakat, hidupku barakat, rumah tanggaku barakat, suasana dalam masyarakat aku semua barakat ya Allah, dengan sebab hasil rezeki dalam rumah tanggaku rezeki yang barakat. Wa abwabul jannah, dan hak akhir kali ya Allah, bukakanlah kepada kami semua ni sedang pendengar, sedang penonton ni, pintu-pintu syurga-Mu ya Allah untuk kami. Walaupun dengan amalan yang kami melakukan sekarang ni tak patut lagi, amalan yang kurang, cacat, celah, kekurangan segala amalan kami ni kalau kira dengan syurga yang kamu nak bagi tak patut ya Allah. Tapi walau bagaimana tak patut pun kami nak juga syurga-Mu ya Allah. Bukakanlah bagi kami syurga-syurga-Mu untuk kami ya Allah. Ini doa supaya Allah Ta'ala lebih baik kita. Kita ni doa pada Allah lah, doa pada Allah lah. Itu deh. Ni makna kata untuk kita boleh buat mikir, buat muhasabah. Kita dengar hadis tadi meja awal apa sudah. Kata tuan pengarah lagi, kalulah kita boleh dengar tadi, kita boleh mikir, boleh renung, boleh kabar, kata alhamdulillah, teruskanlah dan syukur kepada Allah. Kalulah sebaliknya, katakan tuan pengarah kata, kalau belum lagi bermuhasabah, belum lagi boleh fikir, dengar cakap dah orang ngajar, dengar cakap dah hadis ustaz tu, baba ning, tok guru ning, acang tu, dengar bercakap-cakap baba duk boyak tapi tak berdegis. Orang panggil kerak kong, kena dah tahu kerak kok, kerak kerang, kerah kong, hati tu hati kerah. Dengar saja gitu, tak ada rasa kerana dengar bab syurga, tak ada rasa gemar. Dengar azab neraka, tak ada rasa geram. Dengar gitu lah, mau yang neraka giem, tak ada hal. Supaya tolong. Bak royak dengan tak royak tak ada masalah gapo. Ini masuk dalam kata belum lagi muhasabah. Dengar kebaikan tapi tak berasa sentuh. Maka orang yang belum lagi muhasabah, kata tuan pengarah, berbuatlah demikian. Makna muhasabahlah. Dengarlah benda-benda begini. Supaya apa? Supaya kita sebelum terlambat. Bila terlambat mati. Mati, bila mati Allah berat. Orang mati dalam bawa dosa, Allah na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Kata ulama, kalau kita mati pahala tak banyak, dengan mati dosa tak ampun, kita rusing dosa tak ampun lagi. Kita mati, katakanlah mati duduk dalam kubur ataupun bakit di padang mahsyar, tengok pahala sikit ya, pahala kita tak banyak. Dosa tak ada. Alhamdulillah, baik hak ni lagi. Dengan kita mati pahala banyak tapi dosa tu hai tak apung. Serabut hak ni lagi. Serabut betul dosa tu hai tak apung. Pusing tengok Allah, dosa tu hai tak apung. Pandai hari tu tak taubat, pandai hari tu tak istighfar. Ustaz ada royak dah. Amalan istighfar lepas pada mayat, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Duk hajar pula dah istighfar, apa panggil sayyid istighfar, penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, hingga akhir tu. Ingat dah tapi tak amal, menyebabkan dosa-dosa kita tu tak apung. Allah tengok di akhirat pusing. Di kubur tu berat dah. Dalam kubur tu berat dah. Habis kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawwis. Mayat duduk dalam kubur, hak Allah Ta'ala tak apung dosa lah. Hak mati dia mati dalam pasir, mati dalam dosa, Tuhan tak apung. Balah mana orang duduk dalam lemah dalam laut teh. Lemah le air. Awak masuk lemah le air ni nak gapo? Nak gapo? Masuk kita lemah ni nak gapo?
Cuba sedang penutong 330 orang lebih ni tolong jawab sikit. Masa kita duk lemah, tolong kita nak gapo masa tu? Tolong jawab sikit. Leh main dengar saja kita seorang duk kecek. Tolong jawab sikit. Hak duk dengar kita lebih kurang 340 orang ni tolong jawab masa kita duk lemah tu. Kita nak gapo masa tu? Nak gapo? Adakah kita nak duit? Nama kata ni duit 1 juta ni. Aku nak duit kat mu. Mu nanti sambut dah masa kita duk lemah tu. Nak tak? Tak say. Tak say duit. Dia mau mari tunjuk katalog kereta baru, rumah baru ni. Mu tengok lagi di map tu baik rumah baru ni. Aku nak bagi katalog kamu ni. Tak ambuh. Masa tu. Masa kita duk lemah minta pertolongan tu. Orang tino kita mari tawabai. Atau bai baru ni duk nak nikah seorang lagi. Kita berilah kepada bai nak nikah seorang lagi kak. Kita izin pada bai nak nikah seorang lagi. Nak dah. Nak dah weh orang lelaki weh. Nak tak pergi kalau bini kita izin pada kita waktu kita duduk lemah tu tak ada tempat bergantung tu bini kata ben nak nikah sekali lagi nikahlah nak tak pergi weh. Semua segala-gala hak demo duk tawar kepada kita hak sebut saat ni tu ambuh. Nak gapo? Walaupun sekadar kayu buluh huduh-huduh ya. Kita nak kayu buluh tu untuk nak menyelamatkan kita. Demo hala kayu buluh ya. Kita nak gantung di kayu buluh tu. Walau kayu buluh tu waktu kita tak lemah ada dak harga. Tak ada harga sikit kayu buluh. Tapi bahawa masa kita lemah, seolah-olah kata dunia ni sebutir kita nak tukar dengan harga kayu buluh waktu mana kita duduk lemah. Tahu? Itu nak bahannya. Waktu nak bergetinya. Begitulah orang-orang yang duduk dalam kubur sekarang ni, hak mati tak ada taubat, hak mati bawa dosa. Ni dia mau jawab ni. Nak kepada pelampung. Betul. Pelampung tu orang panggil nak menyelamat. Nak pada kuang pelak pai. Betul dah. Pandang dah ni. Dia mau jawab ni. Dia kita tongkan hai cai. Nak hai cai ke mana. Nak pertolongi. Nak kepada pertolongi. Dia mau tolong kita. Dia mau hala kayu buluh ke. Ataupun tahu pelapung ke. Ataupun hala tangi ke. Itu hak kita nak waktu tu. Hak dia mau sebut tadi ni. Nak hala mah 3 toko. Tak ambau. Nak win nasi menyok sedap ni nekah ni nasi menyok arak ni mu nak dah ni dah mau nak pertolongi antara pertolongan dah mau kaya hala kayu buluh hala pelapung hala tangi ni itu kita nak waktu gitu. Begitulah sekarang ni ahli-ahli kubur yang mati dia tak ada nak taubat, mati dalam dosa, dia duduk dalam lemah. Ingatlah ibu ayah kita, saudara mara kita hak meninggalkan kita. Sekarang learning mereka itu duk menunggu-nunggu doa daripada kita. Hak Nabi kata yang taziru da'watan ahlilah. Mereka itu menunggu-nunggu. Sedang duk mengitai-ngitai, duk perhati doa daripada anak saudara dia, sahabat handai dia. Kita berdoa lah mana-mana yang ibu meninggal dah, ayah meninggal dah ataupun saudara-saudara kita hak meninggal mati dah, doalah kepada dia. Paling kurang, paling tak ada Allahumma ghfir lahu. Allah. Tu sepatah kita kata Allahumma ghfir lahu bagi orang yang duduk dalam kubur sekarang ni. Maha lebih daripada dunia dan isi kandungnya dia lagi. Kita kata sepatah tu. Kita kata sepatah ya Allahumma ghfir lahu ya Allah ampunlah dosa ibuku, ampunlah dosa ayahku. Ya Allah ampunlah dosa saudaraku ni. Adikku, kakakku ataupun sepupuku atau sahabat handaiku hak mati ni ampunlah dosa dia. Nabi suruh minta ampun. Nabi suruh minta ampun. Nabi kata astaghfiru li akhikum. Memintalah ramai-ramai minta ampun kepada saudara mara kamu. Fa innahu al-ana yus'alu. Sekarang lah ni dia duduk di susah lah ni. Dia kena tanya berat lah ni. Meminta ampunlah kepada dia. Habis tu lah ni tiap-tiap kita lepas pada mayat bacalah paling-paling kurangnya. Lebih-lebih lagi hak ibu ayah meninggal lah. Hak ibu ayah meninggal jangan lupa lah. Jangan terlupalah doa kita kepada dua ibu ayah kita. Allahumma ghfirli walil walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ampun dosaku, ampun juga dosa dua ibu bapakku. Kesialah kepada dua ibu bapakku balas mana dia kasih sayang kepadaku waktu ku kecil-kecil dulu. Tiap-tiap waktu kita lepas pada mayat baca doa ibu bapak. Doa kita doa kepada ibu bapak ni
doa untuk selamat ibu bapa dalam kubur, dan doa untuk kita panjang umur. Doa tu juga untuk kita murah rezeki. Habis mana-mana orang yang berasa sempit rezeki, payah kerja, susah hidup, mana orang ni tak berdoa kepada dua ibu bapa. Di antara kata Syekh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, salah satu di antara sebab orang tu hati keras ialah dia doa untuk diri dia ya. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli untuk diri dia ya. Tapi dia tak doa pun dalam doa dia untuk ibu bapa dia. Ini orang yang keras hati, sebab bagi keras hati. Habis tiap-tiap kali kita doa dua ibu bapa kita, jangan tinggal. Kalau nak comel lagi, bukan sekadar dua ibu bapa kita, bahkan kepada saudara mara kita, kita berdoa juga. Allahumma ighfirli walil walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semua orang boleh doa, orang boleh manfaat dengan sebab doa daripada mulut kita. Sikit lagi kita mati, orang belakang pada kita pula doa untuk kita. Gitulah cara kita dah. Gitulah, ni kita boleh ambil mikir, kita dengar hadis malam ni, semoga manfaat. Ambo tak ada banyak ilmu, sikit-sikit lah, sekadar boleh kongsi, boleh kita pakat goyak, pakat menyampaikan. Bukanlah saudara mara kita hak bersama dengan kita lebih kurang 350 orang lebih ni pandai pada ambo lagi. Pakat akak tegar lah, hak mana-mana reti faham pandai pada ambo ni. Kalulah ada salah, ada silap, pakat akak nasihat kepada ambo katik. Semoga dapat manfaat, ambo boleh sapa lagi maklumat kepada orang-orang yang tak tahu lagi deh. Jadi malam ni lebih kurang sekadar itulah dulu deh. Kata tepat ni, bantuan amal kebaikan daripada orang yang masih hidup. Ya betul. Betul. Abai kak cik haruh, abai kekak ni weh, kak cik haruh ni, kak cik haluh ni. Daripada mana ni kak cik ni? Nampak tengok daripada Taik ni, tengok meh-meh saudara kita daripada Malaysia, pasar-pasar Rumi. Alhamdulillah. Terima kasih lah yang mana bersama dengan kita malam ni, lebih kurang 300 orang lebih ni. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita. Mohon maaf lah sekiranya kalau ada silap salah di dalam ucapan, dalam pengajian hak bersama dengan kita saat ni tu. Dan terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kita malam ni, yang tolong share katik live ni. Tolong kita sabar biar orang lain boleh tupai dengan katik. Lalu tu belum pada ambo akhiri malam ni, kita nak ajar satu doa supaya ilmu hak kita ngaji malam ni, hak kita dengar malam ni bersama dengan kita semua. Sama makna ingat ada hak mau, bukan kita ngaji malam ni esok lupa dah. Ngaji esok lusa lupa pula dah. Jadi tak ada ilmu dalam dada. Daripada Marang Terengganu, alhamdulillah saudara kita di Marang. Apa khabar weh orang Terengganu? Ini nak ajar dah satu doa. Tiap-tiap kali kita sudah kuliah, tak kira lah dalam laisu ataupun di masjid, di balasah, kita bersama dengan guru-guru kita di mana pun, selesai daripada kuliah, amal doa ni. InsyaAllah tadi kita nak buh dalam komen ni. Lepas tu demo tengok dengan secara ulangi tengok doa ni dengan secara ulangi. Kita nak baca doa ni sepatah. Allahumma inni, kalau boleh ikut. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu farudduhu ilayya inda hajati innaka ala kulli syai'in qadir. Tiga patah doa dah. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu ataupun ma qara'tu farudduhu ilayya inda hajati innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa supaya Allah Ta'ala jagakan ilmu sepatah dua yang kita dengar saat ni. Kita dengar ke saat ni ngaji hadis, dengar pengajaran, ambil tausiah, ambil pengajaran tazkirah. Maka bila kita dengar lepas pada wallahu alam tadi, lupa dah gapo dia kata saat ni. Maka kini doa supaya bila kita nak hajat kepada pengajian yang kita ngaji telah lalu, Allah akan ulang kelik fahami ataupun ingat ilmu sepatah dua kita dengar mari dah tu, mari dalam dada kita, dan kita boleh menyampai kepada orang. Tu Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu ataupun ma qara'tuhu, apa boleh.
farudduhu ilayya 'inda hajati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hak mana hak tak ada hafal ingat, ulai hilik semula deh. Ulai ubah semula tengok lepas pada live lagi, ataupun kita tengok yon lang deh. Tengok yon lang, kita boleh tulis, kita boleh cuk. Patut amalah tiap-tiap kali kita dengar ngaji, dengar kuliah, syarah ataupun nasihat, baca sepatah dua ilmu atau apa ni doa ni, semoga ilmu kita ni bersama dengan kita ada Allah jaga ilmu kita. Siapa pria kita nak royak kepada orang, Allah akan kembali hak kita faham, kita reti, mari dalam hati supaya kita boleh menyampaikan kepada saudara mara kita. Jadi malam ni lebih kurang sejam lebih dah ni. Bersama dengan saudara mara kita. Serata-rata tepat ni di Weng. Alhamdulillah di Weng hari ni. Kita tengok sikit komen dah. Sekiranya kalau ada demo hajat besar-besar, kita boleh beri jawab pasal hak kita tengok malam baru ni tu. Ada saudara mara, ada saudara kita, seorang saudara kita wanita lah. Dia royak atau dia ada penyakit. Penyakit semsau. Bahasa Sia lah, semsau. Orang saudara kita di Malaysia kata gapo pula penyakit semsau ni. Penyakit semsau makna dia hidup dia ni berasa putus harapan daripada rahmat, berasa putus, tak ada semangat. Tak ada semangat dalam hidup. Rasa nak matilah kalau banding kau, rasa nak mati cepat-cepat, rasa malah dah nak hidup, boleh nak mati. Ni kita bimbang juga. Sekarang ni penyakit ni sedang merayak, sedang mengakak masuk di dalam umat-umat Islam. Penyakit ni banyak di barat. Tengok di Jepun. Di Jepun banyak bunuh diri. Kih ke apa tu? Kih hidup dia ni dia berasa kata putus. Kosong dalam hidup. Tak ada harapan dalam hidup. Baik mati pada hidup. Di Jepun ni negeri maju. Negeri canggih. Tapi umat-umat Jepun banyak mana hak bunuh diri. Ni pasal apa? Pasal dia tak ada Tuhan. Dia tak ada bertuhan dengan Allah. Dia bertuhan dengan matahari. Ada pun kita bertuhan dengan Allah. Ingatlah weh, hak mana-mana ada, mari berasa putus harapan, mari berasa kosong dalam hidup. Ingat kita ada Allah. Ingat kita ada Allah. Ingat. Dalam hati kita ingat semua kita ada Allah. Walaupun dalam hidup kita ni kita kata tak jaya dalam hidup. Kerja tak jaya, orang tak sayang, demo tengok, demo tak ambil buat harga kita, demo pandai kita tak ada harga. Lah hak tu pandangan demo. Kita nak kepada Allah. Hati kita ada Allah, duduklah di mana pun hati kita tak kosong. Matlamat kita betul dengan Allah. Kalau selama mana kita duduk matlamat orang lain, orang tu puji, orang ni nampak, nak orang tu akak kita. Tak ada Allah. Siapa pria satu hari orang ni tak puji dah kita. Orang ni tak akak dah kita. Orang duk kasih lama-lama kena benci dah kita. Situ kosong kita, kosong. Pasal apa? Pasal kita tak ada Allah. Bila kita bubuh dalam hati kita Allah ya, yang beri kepada kita segala-gala, beri makan, beri minum, beri menapah, beri menyamu, beri kepada kita kesihatan, macam-macam. Kalau kita nak bilang tak habis pemberian Allah kepada kita. Tiba-tiba kita silap dengan orang ataupun demo tak kasih kita rasa malah dah nak hidup, habis dah semangat. Apanya gitu, jangan. Buat-buat tu baik benda gitu. Kita ada Allah. Kepada adik-adik kita hak mari buat bubuh dalam komen pada hari 2-3 hari lepas, yang mari royak pada dalam komen lah, dia kata hidup dia ni susah hati, makna tak berasa nak hidup, berasa nak mati lah bolehnya, tak ada semangat nak hidup, dia berasa kosong. Ini kita buat tu baik benda ni, buat tu baik, amal dengan doa ni, insya-Allah dengan doa ni Allah Taala buat tu baik sifat-sifat putus harapan daripada rahmat Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Amal doa ni. Kita boleh buat tu adik. Walau doa ni panjang lagi. Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, a'udzubika, aku minta lindung denganmu ya Allah, minal hammi wal hazan, daripada ham. Apa ham? Putus harapan, duka cita, hidup kita berasa kosong, hidup kita tak ada tempat bergantung, boleh rasa nak mati daripada hidup. Ini hammi wal hazan ni penyakit-penyakit yang memutuskan harapan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal doa tu. Mana-mana hak bersama dengan kita ni malam ni kena kata kerana orang lain pun kita pun ada semangat agak ustaz tahu. Rasa habis semangat nak hidup, rasa tak malas, rasa nak mati cepat-cepat. Amal doa ni. Jangan nak mati kerana lepas pada mati berat lagi pada hidup.
Gapo kita nak temu dalam kubur tu. Lah ni kita hidup susah hati ya. Makan boleh, minum boleh, duduk dalam cerah no. Ada lagi ibu kita kasih kita, ayah kita panggil lagi nama kita, walaupun orang lain tak sayang pun ada lagi saudara kita, adik kakak kita sayang kita. Ada pun dalam kubur seorang diri lolo masa tu. Jangan putus harap pe. Jangan kata berasa nak mati, baik mati kepada hidup jangan. Baik kita mati bawa amal, jangan mati kita bawa putus harap pe tu. Ana orang putus harap pe ni, orang ni jauh dari Allah. Jauh dari Allah, makna dia tak harap ke Allah, ni tak selamat mati tu, mati tak selamat. Banyak dah ni. Alhamdulillah. Ni daripada kata-kata tepat ni, saudara kita daripada kata-kata tepat ni. Di Indonesia hadir, alhamdulillah. Mana Indonesia? Bantan, Indonesia. Saudara kita di Indonesia, ahlan wa sahlan, terima kami ni daripada Thailand, daripada Fatani. Saya ni ambo ni daripada Fatani ni, di selatan Thailand ni, di Fatani. Sekarang ni sedang buat live daripada selatan Thailand di Fatani. Terima kasih banyak-banyak saudara kita Zakaria betul, Zakaria Wani daripada Indonesia bersama dengan kita malam ni dalam live ni. Tung Yang Deng Cacing Amin di Tung Yang Deng, alhamdulillah bersama dengan kita malam ni. Piling mana Piling ni? Abdul Basit ni, Abel Abdul Basit Piling. Piling mana tak tahu. Taluban Saiburi, alhamdulillah. Di Golok, alhamdulillah. Mah ni, Kak Mah ni, di Golok. Danok, Danok. Tak mau, ambo tak ada pergi Danok setahun lebih. Baru ni duk pergi ngajar juga di Danok ni. Umur di Balasah Haji Din kita ni tak ada pergi lama dah. Lepas tu nak pergi ziarah lah ni pun gitulah. Dia takut Covid. takut berlaku dah. Terima kasih ayah main saya dari Malaysia. Sama-sama lah sedang penutung yang menutung dengan sama ambawan ni. Terima kasih juga banyak-banyak. Dan lebih-lebih lagi kita terima kasih sekiranya kalau dia mau tolong sebar share ni. Share live ni. Pok Cik Teng Sungai Padeh, alhamdulillah. Pok Cik Teng 2 kali dah kita pergi ceramah situ. Sekali dengan Ayuk Ya kita. Wasapa tak silap hijrah ma'al hijrah tahun lepas. Lepas tu belum pada puasa baru ni. Pergi di Awata Pok Cik Teng. Kalulah Wederih ni, Wederih ni duduk di Pok Cik Teng ni, temu dengan Ayuk Ya, temu dengan Tok Ime di Sungai Padi Pok Cik Teng tu deh. Sampai kalah saleh kita ratik kepada Nayuk dan Tok Ime kita deh. Terima kasih banyak-banyak itu Pok Cik itu apa ni, Abel Wederih wei. Pasir putih je lah, alhamdulillah. Malaysia kita, saudara kita daripada Malaysia ramai juga ni. Lepas tu tanya soal ni, babo surah Yasin hak baca saat ni ayat ที่ เท่าไหร่ surah Yasin hak baca saat ni ayat 65 deh. Ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim tu, tengok akhir tu ayat 65. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam babo, sama-sama Abel Sulfa, sama-sama moga-moga pakak berdoa lah, doa pada hamba katik kapo cacing. Alhamdulillah, mujulah babo royak boleh tahu. Alhamdulillah Abel Zulfa sama-sama hamba pun tak ada begitu banyak, sekadar-kadar lah. Banyak ni kopo pun ada ni. Mana-mana hak hamba tak ada baca komen dalam ni minta maaf mohon maaf banyak-banyak sekiranya kalau ada terlepas ni. Takut kemo hak demo lain baca komen hak kita tak baca barat ni. Mohon maaf banyak-banyak hak kita tak baca, mau baca pun baca hak nampak-nampak deh. Pasal ramai gitu ni. Doa hai ruk semsau. Ni. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Tu. Tengok di saudara kita Nasser tu. Untuk doa nama tu. Hak mana tulis doa tu? Hak mana nak amal tengok situ. Tengok situ. Kita nak pak muk pun tak boleh. Kalau boleh pak muk comel, insya-Allah saudara kita hak tengok dalam komen boleh tengok yang lang. Boleh tengok yang lang doa untuk kita nak menyelamatkan diri kita daripada duka cita, daripada rusing, putus harapan daripada rahmat Allah. Alhamdulillah, baik-baik, banyak-banyak kita bersama dengan badan puasa segera deh. Saya minta ijazah ilmu dari ayah mai, boleh?
Saya ijazahkan segala patah ilmu hak hamba sampai saat ni untuk demo semua yang mendengar ni malam ni sama dengan kita pada malam ni. Saya ijazah semua ilmu hak hamba sebut ni tu tiap-tiap patah untuk beramal supaya selamat dunia dan akhirat. Kata saya terimalah ataupun qabiltu. Tak apa, boleh. Pakat-pakat amal koda-koda hamba pun supaya lah weh, hamba pun supaya menarik cak-cing apa sama-sama weh. Alhamdulillah Abu Ham. Lepas tu malam ni sekat ni dulu deh. Mana-mana hok masuk belakang ni mohon maaf banyak-banyak deh. Pakat-pakat share, pakat-pakat kita sebar perkara-perkara yang baik ni. Moga-moga saudara kita hok tak tahu banyak lagi ni boleh ambil manfaat. Jadi malam ni akhirilah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.